أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Terlebih dahulu terima kasih kepada Tuan Haji sebagai pengerusi majlis sebentar tadi, pengerusi dan ahli jawatankuasa masjid, pegawai-pegawai masjid, Tuan Imam, Tuan Bilal, dan pada malam ini yang diraikan sahibus samahah Profesor Madya Dato' Arif Perkasa, Dr. Muhammad Asri bin Zainal Abidin selaku tetamu pada malam ini, insya-Allah. Dan semua muslimin muslimat yang dikasihi lagi dirahmati oleh Allah. InsyaAllah sebelum kita mulakan majlis pada malam ini, saya mengajak tuan-tuan untuk sama-sama kita mara ke hadapan sikit, yang mana di belakang kita dekat-dekatkan sikit. Kita penuhkan ruang-ruang di hadapan. Sebelah kanan saya, sebelah kiri tuan-tuan, kita rapat-rapatkan sikit. Tapi rapat dalam keadaan jaga jarak sikit lah. Cuma kita cuba hampirkan dengan di hadapan ini. Kata orang, kalau lagi rapat dengan guru, insya-Allah lagi limpah ilmu yang akan disampaikan nanti untuk kita manfaatkan, insya-Allah. Jadi muslimin muslimat yang dikasihi lagi dirahmati oleh Allah, program pada malam ini ialah program soal jawab bersama sahibus samahah Datuk Mufti. Sebelum ini kita kenali sebagai program ziarah Jabatan Mufti, dan dia juga sama konsep program ziarah Jabatan Mufti. Dan pada malam ini, pada tahun ini, bilangan kali keempat kita laksanakan. Bermula sekitar 2017, maka diteruskan sehingga pada malam ini bilangan yang keempat. Alhamdulillah, bilangan keempat tahun 2022. Sebelum ini dah banyak dah. Alhamdulillah, mudah-mudahan program ini akan kita teruskan. Dan ini salah satu platform yang mana sahibus samahah Datuk Mufti selaku Mufti Negeri Perlis turun bersama dengan tuan-tuan ataupun bersama dengan masyarakat, khususnya umat Islam Negeri Perlis, dalam memberi penjelasan soal hukum hakam dan juga memberi penerangan berkaitan dengan beberapa isu semasa. Kerana sahibus samahah, sebagaimana tuan-tuan sedia maklum, menjadi rujukan soal agama, bukan sahaja dalam negeri kita, bahkan dalam negara dan juga di dunia luar. Baik muslimin muslimat yang dikasihi lagi dirahmati oleh Allah, pada malam ini untuk membuka bicara, saya ingin bertanya kepada sahibus samahah berkaitan dengan persoalan tentang jampi. Tuan-tuan, masyarakat Melayu, masyarakat kita hari ini tidak lekang daripada usaha urusan jampi dengan nama ruqyahnya, perubatan Islamnya, bomohnya, perubatan tradisionalnya dan seumpamanya. Jadi akhir-akhir ini semakin banyak bercambahnya ini berkaitan dengan jampi. Jadi mungkin sahibus samahah dapat memberi penjelasan berkaitan dengan apakah dalam urusan jampi ini ada keluasan, selagi mana ia tidak bertentangan dengan syarak. Ada di sana menggunakan pelbagai bacaan-bacaan, tak guna bahasa Arab pun ada yang guna bahasa Melayu. Ada di sana menggunakan pelbagai kaedah-kaedah dengan menggunakan bahan-bahan semula jadi seperti mandian dan seumpamanya. Dan biasanya dia merujuk kepada untuk menyembuhkan penyakit gangguan, sihir, saka, apa sahajalah yang berkaitan dengannya. Dan adakah bagaimana
kita nak fahami dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al. Dalam ketika mana Jabir bin Abdullah menyatakan, dalam satu riwayat Imam Muslim. Jadi mungkin Sahibul Samahah dapat memberi penerangan kepada kita dan insya-Allah kita dapat mengambil manfaatnya. Falyatafaddal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Yang dikasihi Al-Fadhil Ustaz Khidir selaku pengurusi, yang saya kasihi timbalan saya Al-Fadhil Ustaz Tajul Urus. Ramai yang mungkin Ustaz Tajul ni baru lagi, walaupun taklah baru banyak bulan dah, mungkin tak pernah main masjid tuan-tuan ni. Ini timbalan mufti, iaitu Ustaz Tajul yang orang Kelantan, dulu bekerja di pejabat mufti wilayah JAKIM, pegawai JAKIM, dan datang bertugas di negeri kita ni. Jadi sekali tuan-tuan keluar nak sembang-sembang bolehlah. Kalau tidak dulu tuan-tuan kenal Ustaz Roslan kan. Ya. Tuan Imam, para asatizah dan hadirat sekalian. Saya sebenarnya Masjid Bukit Keteri ni, bagi yang duk tonton dari luar ni masjid ni tak jauh dari rumah saya. Kurang 5 km saya main untuk solat. Tapi yang ni lah masjid yang terdekat. Satu lagi Masjid Batu Bertangkup, yang tu lebih kurang 7 km. Yang ni lagi dekat. Kadang-kadang saya pergi sana, kerapnya saya solat, khususnya solat subuh di sini. Dan selalulah jumpa jemaah di sini. Cuma hari ni jarang ceramah sini, jarang. Dia biasalah bomo dia pergi main tempat lain. Hari ni hari sibuk sikit. Daripada pagi, tuan-tuan tahu ada isu berhubung dengan dakwaan kononnya pengislaman 3 orang yang dibangkitkan oleh beberapa tokoh politik DAP yang menggunakan perkataan pencolekan dan seumpamanya di Perlis. Yang ni saya akan sebut kemudian. Hak panas ni kita pergi kemudian. Kita jawab dulu soalan yang dikemukakan. Jampi ni, orang Melayu dia dengan jampi banyak kan. Dan bukan saja orang Melayu, sebenarnya orang Arab pun jampi. Boleh kata kebanyakan kaum memang ada jampi. Jampi ni dia masuk wiqayah ataupun himayah, pelindungan. Tapi dia lah maksud konteks ni, dia maksud ta'wiz, dia maksud kita minta lindung daripada syaitan ataupun penyakit. Dia bermaksud tahsin, minta lindung daripada penyakit, gangguan dan seumpamanya. Itu asalnya. Dalam agama dia iktiraf tak jampi. Agama iktiraf jampi. Agama iktiraf jampi. Kerana jampi termasuk sebahagian daripada doa. Nabi SAW dia jampi. Jibril ajak Nabi jampi. Bismillahi arqiq wallahu yashfiq min kulli da'in ataupun min kulli syarrin yu'dhik. Dengan nama Allah aku menjampi engkau, dan Allah yang menyembuhkan daripada min kulli da'in yu'dhik wa min kulli nafsin aw 'ainin hasid, daripada apa-apa dari nyawa ataupun ain yang hasad. Nabi jampi. Dan dia nafas, dia tiup bila dia jampi. Itu arqiq, yakni dia jampi. Dia jampi.
orang-orang Arab jahiliyah, depa sebelum Nabi mai pun depa dah jampi. Depa dah jampi. Cuma jampi depa ni ada jampi yang betul, ada jampi yang menggunakan perantaraan syaitan dan seumpamanya. Kalau kita baca dalam sejarah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah, orang tuduh Nabi dengan banyak tuduhan. Apa orang tuduh Nabi? Antara yang orang tuduh Nabi apa dah? Majnun. Nabi ni gila. Biasalah, dalam dakwah ni siapa yang nak dakwah tak mau orang tuduh, tak payah dakwah. Bukan saja pendakwah, penyanyi pun orang tuduh, padahal dia menyanyi, dia tak ceramah pun. Tapi kita mesti pastikan kita berada di atas landasan yang betul. Tuduh gila. Dalam masyarakat Arab ada satu orang nama dia Dhimad Al-Azdi. Ini dalam riwayat Sahih Muslim. Dia daripada Azdi Shanu'ah, yakni daripada kabilah Adi Shanu'ah. Dia ni kaki jampi. Dia ni yarqi minar rih. Dia jampi daripada orang kena penyakit gila ke hantu ke, dia jampi. Bila dia dengar orang duk kata Nabi ni gila, dia kata, kalau aku jumpa lelaki ni, yakni Nabi, dan sebagian riwayat kata Nabi kenal dia sejak jahiliah lagi, fala'allallah yashfiyahu ala yadi, boleh, mudah-mudahan Tuhan sembuhkan dia dengan tangan aku. Dia tu harap. Jadi dia jujur, dia pi offer Nabi nak jampi. Dia kata, ya Muhammad, inni arqi min hadhir rih wa anna Allah yashfi ala yadayya man sya'. Aku ni jampi dengan penyakit-penyakit ni, dan Allah telah menyembuhkan dengan tangan aku ni siapa saja yang Allah mau. Fahallaka, mau tak aku jampi kau? Dia tanya nak jampi Nabi. Dia ingat Nabi kena. Nabi kata apa kat dia? Nabi kata, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tuan-tuan aja dengar lah yang ni. Kan kalau saya kuliah kan, dia dengar heran. Dia kata, a'id kalimatika haula. Ulang sekali lagi. Apa maksud? Innal hamdalillah, segala puji bagi Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu, kita memujinya dan kita memohon pertolongan daripadanya. Man yahdihillahu fala mudhillalah, siapa yang Allah bagi petunjuk kepadanya, tidak ada siapa yang dapat menyesatkannya. Wa man yudlil fala hadiyalah, siapa yang Allah sesatkan dia, tidak ada siapa pun yang dapat menjadi petunjuk kepadanya. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itu tuan-tuan. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dia kata ulang sekali lagi. Dia tak bermoh lah. A'id kalimatika haula. Ulang lagi dia tu. Nabi ulang 3 kali kat dia. Dia kata, laqad sami'tu qaulal kahana wa qaulal sahara wa qaulal syu'ara ma sami'tu mithla kalimatika haula wallahi innaha qad balagat na'usal bahr had yadaka ubayyu'ka 'alal Islam. Kata dia, aku ni dengar habis dah kalimah tukang-tukang sihir ni, tukang-tukang jampi ni, tukang-tukang tenung ni. Aku dah dengar habis dah kalimah tukang sihir.
Aku dah dengar habis dah jampi-jampi kalimat para penyair. Yang ni jampi tukang sehet semua aku dengar. Tak pernah aku dengar macam ni yang hang baca tadi. Qad balagna na'usal bahr. Ni ahli hadis kena cari makna na'usal bahr. Di dalam gharibul hadis. Telah capai kalimat engkau ni bahasa lama Arab. Telah kalimat engkau ni telah sampai ke dasar laut tu. Betul-betul mendalam yang ni. Dia kata, bagi tangan kau, aku masuk Islam. Dia masuk Islam. Kena dengar tu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in. Yang ni dinamakan dengan khutbatul hajah. Maksudnya, saya bukan nak cerita pasal khutbatul hajah, saya nak cerita pasal tukang jampi. Dia ni tukang jampi. Tapi dia dengar apa yang Nabi SAW bagi tahu, dia masuk Islam. Dhiman al-Azdi, dia masuk Islam. Satu lagi ada Dhiman bin Tha'labah. Dhimam, yang ni bidal dengan dal, satu Dhimam mim, yang tu masuk Islam lewat lebih kurang tahun 8 Hijrah. Yang ni masuk Islam masa pangkat Mekah. Apa yang saya nak ceritanya ialah jampi ada dalam masyarakat Arab. Bila sahabat-sahabat masuk Islam, mereka masih ada jampi. Dalam hadis Muslim, Nabi kata, mereka tanya Rasulullah, kita dulu jahiliah duk jampi, bolehkah kita duk jampi ni? Nabi kata, i'ridu alayya ruqakum la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirk. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Sahih. Bentangkan kepada kamu jampi kamu, tak apa dengan jampi selagi mana tak ada syirik. Maksudnya jampi jahiliah pun boleh, selagi mana tak ada syirik, selagi mana jampi itu minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, boleh. Mungkin jangan minta kat jin lah. Hatta kalau dia panggil, kan, wahai jin tanah, engkau juga hamba Allah Ta'ala, taatlah pada Allah, jangan gangguku. Dia tak minta kat jin. Contohlah, jangan, ni bukan jampi, contoh. Tapi kalau dia panggil besi bagi kekuatan, dia panggil besi bagi kuat, dia tak boleh lah. Maka jampi yang pertama, manusia jampi dengan ayat Al-Quran. Itu jampi. Manusia juga mungkin boleh jampi, kita juga boleh jampi dengan Al-Quran. Banyaklah kita baca qul a'udzu birabbin nas malikin nas, kan? Itu kita sebut dalam Al-Falaq, wa min syarrin naffatsati fil uqad. Apa maksud? Daripada kejahatan nafas, tukang-tukang jampi tiup, tukang-tukang sihir yang jampi pada uqad, kepada simpulan-simpulan. Kita tengok orang buat simpul tu, Quran bagi tahu tu, memang dia jampi di situ. Min syarrin naffatsati fil uqad. Itu perangai mereka. Dan sihir tu memberi kesan kepada manusia. Jadi kita boleh jampi baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu bin nas, ayat kursi, apa saja kita boleh jampi yang bersesuaian. Walaupun mungkin sebahagian tu tak ada pula hadis Nabi jampi macam tu, tapi kalau ayat Quran kita boleh jampi, boleh baca dan boleh tiup. Ataupun kita boleh guna yang warid di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya sahabat sakit, dalam hadis Uthman bin Abil As, dia sakit, hadis yang sahih. Nabi SAW kata, "Dha' yadaka fil ladzi ta'allama min jasadik. Faqul bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir." Dan sebagian riwayat, "A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir." Dia sakit, Nabi kata, tak tangan kau tempat yang kau sakit. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Sebagai riwayat, a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir.
Senang lah, pendek lah. Pergi cari sendiri. Tak payah ambil mengkerah. Ada dalam hadis sunnah Nabi, ada dalam Sahih Muslim dan riwayat Ibn Hibban. Kok main bawa ayam kuning ke apa baru boleh jadi, tak ada. Nabi abang balik buat. Tempat sakit tu pegang bismillah, bismillah, bismillah. A'udzubillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Aku minta pertolongan dengan bismillah, bismillah. Aku minta perlindungan dengan Allah dan juga dengan keagungan Allah dan kudratnya daripada apa yang aku dapati dan aku bimbang. Letak tempat sakit dah. Itu Nabi ajar. Ada kaedah dah. Maksud tak tangan, bukan angkat, letak tangan di tempat sakit. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan banyak riwayat-riwayat yang lain yang Nabi SAW baca. Jadi artinya kalau kita baca yang lain pun, misalnya kita sakit, kita rasa syaitan ke apa, kita pegang kepala anak kita, kita baca qul a'udzu birabbil falaq ke qul a'udzu birabbin nas, boleh tak? Boleh, memang ada contoh dalam hadis. Nabi SAW suruh pegang. Cuma Nabi bagi tahu bacaan apa. Itu tidaklah menafikan untuk juga kita membaca doa-doa yang lain. Selagi mana kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Ketiga, kita tak guna Al-Quran, tapi kita guna lafaz-lafaz yang lain yang terbukti mustajab, tapi semua lafaz tu minta pada Allah belaka. Oh, ya. Wahai Allah yang maha agung, yang apa, tak ada lah hadis, tapi makna dia minta ke Allah Ta'ala, bukan minta kat jin tanah ke apa. Boleh kalau kita tengok orang petua kat kita jampi, boleh. Yang berikutnya ialah jampi kita tu, kita faham apa yang kita baca tu. Aku pergi petua jampi sikit, makna aku tak tahu, hang baca tapi setakat duk baca ni jadi. Dia tak boleh, sebab kita tak boleh minta baca yang kita tak tahu. Kerana dibimbangi kita bahasrat lain, kita memanggil syaitan ataupun jin. Yang berikutnya ialah mestilah kita yakin bahawasanya yang menyembuhkan Allah ialah Allah Ta'ala. Setengah orang baca, dia duk ingat kalimat tu yang kuat. Allah yang menyembuhkan, dengan rangkap kalimat tu dengan izin Allah. Kan? Sebab tu Nabi bismillah, bismillah ya arqiq, wallahu yashfiq. Dengan nama Allah aku menjampi, Allah yang menyembuhkan. Nabi sebut. Dalam riwayat lain, Allahumma rabban nas, izhabil ba's, mudhibil ba's, ishfi, anta syafi, la shifaan illa anta. Sebenarnya la shifaan illa shifa'uk, shifa'u la yughadiru saqama. Hadis. Wahai Tuhan, Allahumma rabban nas, mudhibal ba's, ya Allah Tuhan manusia yang menghilangkan sakit, ishfi anta syafi, sembuhkanlah, engkau lah penyembuh. Banyak tuan-tuan. Tadi hadis yang Ustaz Khidir baca, hadis Jabir kan, Nabi kata man istata'a an yanfa'a akhahu falyaf'al. Siapa yang mampu untuk memanfaatkan saudaranya, maka dia manfaat. Maksudnya ada orang, dia orang kata, bahasa Melayu kita kata lah, masin dia jampi. Bukan kerana dia makan garam banyak, tapi maksudnya mustajab dia. Ada orang Allah jadikan dia jampi mustajab. Mungkin ada amalan dia apa, kalau Allah suka dia, mustajab. Dia kalau jampi mustajab. Nabi kata siapa yang suka, siapa yang mampu untuk memanfaatkan saudaranya dengan ni bab jampi. Sebab itu di dalam Sahih Muslim dengan tabwib Al-Imam An-Nawawi, dia letakkan dalam Kitabus Salam dalam bab ruqah. Maksudnya siapa yang boleh jampi, kalau kita ni duk rasa kita orang sakit, kita baca Fatihah tiup tu sembuh, mau kat kita, kita buat. Jadi kalau orang minta tolong dapat pahala. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, dia cerita tentang diri dia. Dia duduk di Mekah punya lama, masa dia ni satu masa, macam-macam orang sakit, semuanya dia berubat dengan Fatihah. Nabi Fatihah syifa. Nabi kata Fatihah syifa. Orang main dah baca Fatihah, Tuhan mustajab.
Ada orang tu mustajab. Ni tok imam, orang duk sembahyang, orang ahli solat subuh, ada solat malam, masya-Allah mustajab mudah-mudahan. Anak cucu kita sakit, kita baca. Terus duk cari bomo. Kerana kita sendiri boleh. Bila kita semua baca, dan kita kalau tak ataupun kita tahu orang yang baik bila dia baca selalu mustahil, kita cari kat dia. Tak adalah orang lain ambil kesempatan. So kita sendiri benda tu boleh buat dengan diri kita sendiri. Hatta panjang saya jawab. Tak apa, saya jawab sikit. Hatta walaupun sama ada satu orang tu baca dan ditiup terus kepada orang yang sakit, ataupun dipegang tempat yang sakit, ataupun ditiup pada minyak, ditiup pada air, kesemuanya termasuk di dalam jampi. Selagi yang diminta Allah Subhanahu Wa Taala itu boleh. Kadang-kadang ini bukan adalah hadis tiup dalam minyak apa, tapi saya buat contoh mudah. Kita ayat kursi baca, hafal, betul tak? Qul a'udzu birabbil falaq, hafal. Qul a'udzu birabbin nas, hafal. Setakat nak baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, kita ingat. Baca, kita tiup di minyak ataupun kita tiup di orang yang sakit, orang kata kena gangguan syaitan ke apa, tiup di minyak dan tiup di orang sakit, mudah-mudahan dia sembuh. Tak payah pergi cari ni nak minta Ustaz. Minyak apa? Okay. Minyak apa? Bukan minyak mengasih. Budak-budak khayal panggil minyak apa? Minyak celak. Minta minyak celak. Pasal dia bubuh kat ni kan. Tak apa. Dia boleh sendiri boleh buat. Wallahualam. Ni tak payah ambil pengeras. Boleh amalkan. Ada dalam sunnah. Sebahagian tu pengalaman yang berdasarkan juga kepada nas-nas umum dalam masalah ni. Alhamdulillah tuan-tuan, satu pencerahan dan banyak manfaat yang kita dapat pada malam ini. Dan sedikit saja soalan saya bersama. Adakah menjadi sunnah lah kita kata kalau ada masalah sakit dibuat orang, kita gunakan jampi, ataupun alternatif lain juga sunnah? Okey, terima kasih. Dalam hadis Nabi kita tengok Nabi ni dia bukan berubat dengan jampi saja, dia berubat juga dengan benda lain. Sebab tu ada bab habatus sauda, bab Nabi, asal sebagai syifa yang disebut dalam Quran, dan habatus sauda syifa min kulli da. Walaupun ulama-ulama berbeza, adakah ini jibiliyah ataupun tidak jibiliyah, khususnya habatus sauda. Ulama-ulama hadis kebanyakannya cenderung macam kata boleh guna bahan-bahan itu, memang Nabi maksudkan bahan-bahan itu. Sebahagian mereka seperti Ibn Khaldun dan juga seperti Al-Qadhi Iyad, mereka dan juga Ibn Qudamah, mereka cenderung kepada bahawasanya hal-hal ini merupakan jibiliyah, yakni Nabi sebut ubat yang ada di keliling Arab. Kalau kita ada tempat lain, contohlah nak bagi faham, orang Arab dia habatus sauda, kau orang Cina ke apa negeri dia ginseng, hak ada keliling dia lah, dia faham macam tu. Orang Melayu kot akak apa? Tungkat Ali. Tungkat Ali dia fungsi hak lain lah kan. Hujan-hujan ni bertanya tungkat Ali. Tapi yang pentingnya ialah dia orang anggap Nabi nak cadangkan bahan. Maksudnya Nabi supaya kita cari bahan bila kita berubat. Di kalangan para ulama, majoriti kata tak, Nabi maksudkan bahan tu. Maksud bila Nabi sebut habatus sauda ada kelebihan. Ini juga mazhab Bukhari, mazhab sebahagian besar ulama hadis. Tapi Nabi ni dia bila sebut habatus sauda, dia tak sebut banyak mana. Kita lah kena cari. Dia kata habatus sauda syifa min kulli da. Habatus sauda punya ubat daripada syifa ni dia nakirah, yakni ubat bagi semua penyakit. Tapi dia tak bagi tahu nak makan secawan ke setengah, dia tak bagi tahu. Yang tu kena tanya pakar lah. Kita sendiri pergi tanya mufti, banyak mana nak makan, mufti bukan ahli tu, ahli kena pergi ke makmal, pergi tanya ustaz tak betul lah. Kena tanya orang yang akhirnya orang tak kena tanya doktor lah juga, orang yang buat kajian tentang tu. Di kalangan para ulama seperti yang disebut oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, dia menyatakan bahawasanya
Yang ni kena tengok. Saya ingat Ibn Qayyim menyebut juga dalam Zadul Ma'ad. Dia kata kalau negeri panas ada yang sesuai. Mungkin Nabi sebut pada konteks masyarakat tu sesuai. Arab, kepanasan Arab sesuai macam tu. Mungkin negeri lain ubat lain. Tapi Nabi nak bagi tahu apa? Bukan jampi saja. Kena cari bahan juga berubat. Ada kala kita jampi, ada kala kita tak. Dan Nabi tak kala semua benda Nabi jampi. Masa Nabi sakit pada akhir hayat, Ufudul Arab, perwakilan Arab datang cadang macam-macam ubat. Aisyah tukang jampi, tukang bancuh ha? Maksudnya Nabi guna. Nabi tak kata padan kita orang Islam ni dengan jampi sudahlah. Nabi tak. Sebab tu kalau orang kata perubatan Islam, apa dia jampi? Salah tu. Termasuk anak-anak kita pergi belajar perubatan, termasuk perubatan lah yang Islam benarkan. Tapi kalau kita boleh jampi, mai khiyau tengah malam budak-budak ni, kita boleh jampi. Nabi kita falyaf'al, buatlah jampi, bismillah. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Kita tiup dia. Boleh. Tengok khiyau tengah-tengah malam, orang tua-tua kata apa? Minyak apa? Minyak celak. Pasal dia bubuh kot ni. Tak ada Nabi kata bubuh tak mana-mana. Tapi Nabi kata syaitan ni yajri majrid dam. Dia berjalan kepada majrid dam. Dia jalan pada urat darah. Konsep urat darah ni, dia semua hak kawasan urat ni macam dia kuasai fikiran orang melalui urat. Tuan-tuan tengok akupuncture, tuan-tuan tengok kan, ditikam kepala kita, kita jadi gelak. Dia pandai main urat. Kadang-kadang syaitan ni dia masuk macam tu lah. Yang tu orang yang kena histeria saat dia menjerit, saat dia gelak, saat apa. Sapu mana pun tak apa. Tapi pengalaman orang, dia sapu kat situ, dia rasa macam berkesan. Mungkin sebabnya salah satu sebab aliran darah. Syaitan bergerak melalui aliran darah tu. Jadi dia sapu pada aliran darah dalam kepala. Dia panggil minyak. Orang tu panggil minyak celak. Pasal apa? Duduk dekat kawasan Natal kot kan. Dia panggil. Tak apalah dia sapu. Bolehlah. Faliyafa'al. Kita ni duduk jampi sembuh. Lepas tu orang meminta tolong siap. Kita tolong lah. Boleh tak bila lepas tolong tu minta upah pula? Boleh. Ada dalam hadis Bukhari. Boleh. Boleh jampi tak, tapi saya jampi cah RM10. Tak apa, boleh. Pasal ada kerja. Bukan duduk saja. Pasal ada kerja. Nak kena baca, cari ni kan. Cuma tak ada lah pendetailan dalam hadis jampi di minyak zaitun ke jampi. Tak ada. Tetapi oleh kerana minyak zaitun ni umpamanya dia minyak yang barakah. Kan? Syajaratul zaitun. Pokok zaitun ni. Syajaratun mubarakah. Pokok yang berkat. Kita baca dalam surah An-Nur. Kan? Jadi ada orang cadang minyak zaitun, boleh ke? Ada orang buat minyak nyok, boleh ke? Ada orang jampi terus, boleh ke? Daun bidara umpamanya, daun bidara. Tak ada dalam hadis kata daun bidara. Yang daun bidara dalam hadis guna untuk apa? Orang apa? Orang mati, mandi mayat. Tetapi tajribah, pengalaman orang ni, pengalaman ni dapati, hatta ada riwayat daripada Sa'id bin Musayyib, dapati jin tak apa suka daun bidara. Bukan daun tu ajaib, tak. Sekali duduk balik tengok pokok tu keluar cahaya ke apa, dah. Dia macam ni, lipas tak suka benda tertentu, ulat tak suka bau tertentu, kita pun tak suka benda yang bau tertentu. Jin ni, makhluk ni, dia ada benda yang dia tak suka, bahan tertentu. Kalau kita faham kau tu, kita tak jadi khurafat lah. Faham tuan-tuan? Ibnu Taimiyah rahimahullah, ada orang zaman dia hebat, kononnya masuk dalam api tak terbakar, sihir. Ibn Taimiyah kata boleh masuk sekali lagi, sapu daun bidara penuh badan. Nak tengok dia sapu badan bidara, masuk terbakar dah. Berheran. Ibn Taimiyah kata sebab kerana jin tak mau rapat dengan dia, dia tak suka daun tu.
Jadi makhluk, manusia pun kita ada benda kita tak suka, bau benda tu pening. Duduk dalam kereta muntah kita. Misalnya. Kalau kita faham konsep yang macam tu, tak adalah kita khurafat. Maka ada orang bila dia jampi, kita tengok dia buah daun bidara ke apa semua. Sebab yang rasional. Sebab yang rasional. Tak, wallahu alam. Baik, kita selesai. Tuan-tuan dapat maklumat, banyak penerangan, banyak penjelasan berkaitan dengan ruqa jampian ini. Satu lagi berkaitan dengan jampi yang ghairu masyru', ghairu syar'i. Kadang-kadang kita ada orang yang pergi jumpa bomoh dan sebagainya kerana menjadi apa yang dibuat oleh bomoh tu. Mungkinkah jampi yang tak benar ini menjadi sungguh? Macam mana saya bersama? Okey. Jampi yang tak benar ni jadi kata wallahu alam, tapi kita tahu bahawasanya Nabi orang jahiliah jampi. Tadi Dhimat Al-Azdi tadi jampi. Artinya jampi depa ni jadi. Sama ada disebabkan syaitan ataupun mungkin depa juga panggil Allah Ta'ala dalam jampi mereka, panggil Tuhan, maka Allah jadikan sembuh ataupun terpelihara mereka. Ini tak pelik. Kerana Allah jadikan kadang-kadang makhluk manusia ni kadang-kadang pertama mungkin disebabkan satu, dia ketika jampi tu dia minta dengan Tuhan. Selamat dia. Jadi. Ataupun mungkin dia jampi tu dia minta pertolongan syaitan. Jadi syaitan lawan syaitan. Larilah syaitan tu. Sebab tu tuan-tuan kalau bomoh pakai jin ni, dia main tengok, dia kata had ni saya tak boleh buat, kena cari orang lain. Sebab apa? Jin dia tak padan dengan jin hak duk tunggu tu. Sebab dah. Tapi kalau orang bukan pakai jin, dia main tengok, dia tak ada masalah apa, dia nak minta doa kat Allah Ta'ala ya. Dia minta tak Allah Ta'ala, kadang-kala dia jadi. Dan kadang-kala kita tengok terjadi ini banyak, banyak sebab lah. Tapi salah satu daripada dua hal tu. Kemudian Tuhan jadikan pada kalimah-kalimah yang elok ni, dia ada penawar dia. Ucapan-ucapan yang baik ada penawar. Sehingga sebahagian ulama tafsirkan secara literal. Dia kata inna minal bayani la sihra, daripada bayan penerangan itu bagai sihir. Yakni penerangan ni, ungkapan yang baik ni bagai memukau. Macam tu juga ucapan ni memukau orang. Dan orang lalui pengalaman-pengalaman ini. Sebab tu yang penting kita berjampi dengan apa yang kita telah sebut bahagian pertama tadi, dengan syarat-syarat yang disebutkan. Allah. Tuan-tuan sidang hadirin dan hadirat sekalian, kita waktu 2 minit lagi. Baik, dalam masa 2 minit ini berkaitan dengan jampi ataupun yang mana dilakukan oleh bomoh ni, ya, kita jumpa bomoh ni, kemudian dia bagi khabar-khabar kepada kita dan benda tu benar-benar berlaku. Contoh dia bagi tahu hang lepas ni akan buat macam ni, benar-benar berlaku. Kadang-kadang hang lepas ni jumpa sini kat rumah, benar-benar jadi sungguh. Apakah khabar-khabar itu boleh kita percayai, dan adakah termasuk dalam maksud hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau percaya maka kufur dengan apa yang diturunkan oleh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Okey, terima kasih. Dia bahagian berita bomoh ni ada dua. Bomoh lah kita panggil sengang kan. Orang-orang yang ada dua. Satu khabar benda yang nak mai. Satu khabar benda yang dah berlaku. Khabar yang dah berlaku ni tak panjang cerita dia, taklah rumit untuk difikirkan. Yang kita susah fikir khabar yang nak datang. Kita baca dalam tulisan, tengok apalah tokoh-tokoh di barat kata tukang tilik katalah ramalkan akan terjadi sekian-sekian pada tahun sekian-sekian, akan berlaku wabak. Tengok-tengok berlaku penyakit yang besar, akan berlaku penyakit yang besar.
ramai mati kata. Tiba-tiba pada tahun 2000 ke apa, tiba-tiba berlaku. Ramai kata tu hebat. Jadi orang pun kagum macam mana berlaku. Ini apa yang sahabat radhiyallahu anhu pernah tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak benar kan? Dia kata, ya Rasulullah, innahum yuhaddithuna ahyanan bi syai'in fayakuna haqqan. Wahai Rasulullah, depa ni duk cerita benda-benda ni kadang-kadang betul. Sahabat tanya dah, macam mana tu? Sebab tu Nabi cerita tentang, dalam riwayat Imam Muslim, riwayat lain panjang, banyak riwayat ni. Nabi cerita kesimpulannya, hadis panjang, kita masa had ni. Nabi cerita tentang Allah ni apabila jadikan urusan langit, idza qada amran, apabila satu benda tu selesai, sabah hamalatul arsh, malaikat penanggung arasy bertasbih dan berkata-kata. Lepas tu didengari oleh malaikat yang selepasnya, ahlus sama, didengari sehingga sampai ke langit dunia, perbincangan tentang urusan apa yang Allah buat bagi dunia ni. Jin naik, dia duk curi maklumat tu. Dia dengar. Dulu mereka boleh dengar banyak maklumat. Sebab tu tukang sihir Firaun semua hebat. Tapi bila Nabi dah datang, tak boleh dah. Curi sikit-sikit ada tapi tak boleh. Kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'. Faman yastami' al-an yajid lahu shihaban rasada. Dulu kami duk pergi ada tempat-tempat stesen kami duk dengar. Sekarang dapati ada lontaran-lontaran api yang merejam. Pun begitu kata Nabi, dia dapat sedikit. Dia dapat dalam hadis, dia kata, Nabi kata, Abdul Razak di dalam Musnad Ahmad, dia kata fayakhtafun fayarmaun, dicuri maklumat, dia lempak dekat telinga wali dia, pengikut-pengikut syaitan. Inilah tukang-tukang sihir ni. Tapi maklumat tu dia dapat macam curi, tak full. Dia dapat ujung-ujung. Misalnya contohlah nak bagi faham, akan berlaku penyakit besar, dia dapat sikit. The whole story tu dia tak tahu. Dia pun ambil itu, dia bagi kat tukang-tukang ni. Tukang-tukang ni pun cakap, dia tambah balik, kemudian akan berlaku. Sebab tu kita tengok kadang-kadang asas tu betul, yang rendang tu tak betul. Rendang tau, yang dia apa, decoration yang dia tambah tu, dia exaggerate tu tak betul. Tapi asas tu kadang-kadang ada yang betul, kerana dia curi khabar daripada langit. Sebab tu Nabi tak bagi kita percaya. Pasal hak betulnya sikit, hak bohongnya banyak. Itu bahagian yang pertama, bahagian hak namanya ke depan. Bahagian yang kedua ialah bahagian dah berlaku dah. Dah berlaku dah macam mana? Pipi tengok, orang yang buat ni bukan orang lain, adik-beradik hampa. Terkejut kita. Bomo kata, 2-3 hari lepas bukan ada orang main rumah. Ada 3-4 orang. Siapa main? Orang tu bukan orang lain, adik-beradik belah pak dia. Dia mula kecil dah, palang hang dah. Lepas tu dia main tu dengan seorang perempuan. Betul ya? Dia main dengan anak dia hari tu, perempuan. Syaitan kerja dia apa? Tuhan tak bagi kita minum arak sebab syaitan apa? Adawatu wal baghdha. Bagi manusia bermusuh. Macam mana dia tahu? Kita pun nak kata bomo burung, macam mana bomo boleh tahu dia main rumah kita kereta merah? Bomo kata lepas Isya. Lepas Isya. Macam mana bomo tahu? Sebab bomo curi maklumat tu daripada qarin yang duduk dengan kita ni. Kita kan ada setan yang duk ikut menghasut kita ni.
Setan bomo tu lah tanya tu kita, setan kita tu. Dia ni 2-3 hari pas apa mai dia beradik dah. Dia kata pak menakan dah depa hang bubuh kepala dia tu. Bomo pun kata bukan orang lain, pam kena sungguh. Bergaduhlah kita adik-beradik. Tu hak dok percaya bomo tu kelih habis adik-beradik tu. Orang perempuan khususnya, bukan orang lelaki pun ramai juga lah. Percaya dia. Satgi dia tuduh. Tuan-tuan tengok orang yang percaya jenis ni. Tuan-tuan pergi tahun ni, mai 5 tahun pun duk perangai macam tu lah. Dia menega, nega pun dia menega, kan tak boleh. Dia tahu orang suka duk buat kedai. Tak laku kedai dia kata orang buat. Kadang-kadang kita pergi, kita boleh dapat kesimpulan makanan tak sedap. Kedai kalau sedap, duduk dalam hutan kelapa sawit, orang pergi masuk nyamuk tibai kaki, kat atas duk makan nasi. Kalau sedap, kalau tak sedap bubuh ekon pun orang tak pergi. Tapi syaitan, saya bukan nak nafikan sihir, ada sihir, tapi syaitan hasut. Lepas tu berkelahi adik-beradik, pak lang dia, semua kadang-kadang mak dia tuduh sihir dia. Kadang-kadang ada anak dia tuduh sihir dia. Habis. Kadang-kadang ada orang sihirkan suami, ada orang sihirkan isteri, ada mak mentua sihirkan menantu. Kerja bomo. Bomo kata tak apa, cara nak ubat dia ni ambil balik hak dia punya bagi tangkai ni, pitak, sihir dia pula. Ini hak bahagian kedua. Kita heran macam mana bomo tahu. Kadang-kadang dia temberam je lah, macam ujung 4 belalang tu lain, itu dia tanya belalang. Kan? Yang tu, hak tu boleh juga setengah orang dia tahu tentang, boleh juga. Tapi ini antara dua cara menyebabkan hal tu berlaku. Wallahu a'lam. Azan dulu insyaAllah. Tolong azan dulu. Sekejap kita sambung jawapan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dikasihi lagi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai dah tadi mendapat penerangan
dan tuan-tuan balik nanti amal yakin dengan apa yang dijelaskan tadi, insya-Allah mudah-mudahan ada manfaatnya. Baik, untuk seterusnya kita pergi kepada isu semasa sikit tuan-tuan. Iaitu tuan-tuan sedia maklumlah mutakhir ini banyak keluar daripada berita-berita tentang isu 3 orang ni, yang orang kembar remaja dan seorang kanak-kanak, yang mana ibunya mendakwa dia dilarikan, dipelis, seolah diculik, dipaksa masuk Islam, kaitkan dengan tuduhan tersebut dengan pejabat agama Islam Perlis. Dan ada juga beberapa tokoh politik yang mainkan sentimen isu ini, sehingga ada yang mai ke polis sampai. Jadi bila kaitkan institusi agama dan seolah tuduhan yang berat begini, maka tak terlepaslah Sahiba Samaha juga terlibat. Tuan-tuan pernah tengok dia Sahiba Samaha jumpa sendiri dengan anaknya dan membuat temu ramah. Dan mungkin pada malam ini kita dapat tahu, dan tuan-tuan yang menonton live dapat tahu lebih lanjut apa sebenarnya terjadi. Jadi dipersilakan Sahiba Samaha. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Saya memang minta Ustaz Khidir tanya soalan ni sebab saya tahu isu ni. Tadi pun saya tengok beberapa orang buat kenyataan 2-3 hari ni. P. Ramasamy, Timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang daripada DAP, YB Shatis daripada DAP, dan beberapa aktivis mereka yang mengaitkan tentang pencolekan, seolah-olah memaksa budak-budak menganut Islam, yang bermula daripada dikaitkan banyak pihak dan dimasukkan juga pihak yang terlibat itu ialah pihak berkuasa agama di negeri Perlis. Dan mereka telah buat beberapa portal berita mereka keluar, dan mereka buat juga di dalam siaran dalam bahasa Tamil yang membangkitkan kebencian dan kemarahan kaum yang lain tentang soal ini. Sebelum saya nak pergi, saya nak supaya hal ini tuan-tuan kena faham keadaan dunia ni. Ekstremis adalah golongan yang paling bahaya sekali, yang mengancam keamanan sesebuah negara. Di India, ekstremis yang paling teruk ialah Perdana Menteri India, Modi. Mereka ni begitu anti-Islam sehingga rakyat 200 juta lebih orang Islam di sana ditindas. Bahkan seruan terbuka untuk membunuh orang Islam. Siapa yang berkahwin dengan orang Islam dibunuh. Dan berbagai-bagai kes sekarang jadi kes international. Tuan-tuan boleh baca kekejaman. Jumpa orang Islam katuk tengah jalan, pukul, bunuh, seksa, rogol. Pelampau-pelampau ni. Kita bimbang pelampau-pelampau yang seperti ini mari ke dalam negara kita. Kita telah hidup harmoni lama. Sebab itu pelampau-pelampau ini jika dibiarkan masuk dalam fikiran, dia akan menimbulkan pemusuhan yang tak berhenti, anti-Islam. Ini saya nak cerita dulu tentang apa yang berlaku di dunia ni. Jika tuan-tuan ingat masa PH memerintah dulu, ini saya bukan cakap atas parti politik mewakili, saya cerita apa yang berlaku dalam negara ni. Kes LTTE, ingat tak tuan-tuan? Pelampau ekstremis ataupun gerila kejam Hindu Tamil yang telah bangkit isunya di dalam masyarakat. Dan banyak report orang buat. Cuma ketika itu zaman PH mereka gugurkan kes ni. Dan kita tahulah senario ketika itu. Macam mana boleh gugur tu, tak tiba-tiba gugur. Pasal ialah siapa yang menguruskan, kita tahu ketika itu. Okey.
Balik pada cerita kita ni. Balik cerita kita. Saya nak bagi cerita ni pun, saya pun baru tahu kisah ni sehari dua ni. Tapi bila dah berlaku, dia kait di media, kait dengan Perlis, saya pun semak balik lah. Baru 2-3 hari lepas saya dapat maklumat yang lengkap tentang. Pada bulan Julai tahun 2020, ada satu orang lelaki Hindu, apa nama dia? Dia datang membawa 3 orang anaknya ke Perlis untuk menganut agama Islam. Dia mengasuh Islam. Memang anak dia ketika itu bawah umur. Tetapi oleh kerana ditanya dia mana mak dia, dia kata mak dia tak tahu ke mana, dia setuju. Dia nak minta anak dia masuk Islam. Jabatan Agama, bahagian pendaftaran mualaf, daftarkan dia sebagai orang Islam. Bukan daftar di JPN, daftar rekod. Rekod ni lah pak dia yang bawa. Tak selidik lah nak mak dia mana dah. Pak dia kata mak dia tak tahu pas mana lah. Dia masuk Islam. Dia masuk Islam. Lepas dia masuk Islam, dia pergi, dia serahkan anak dia kepada satu, macam-macam panjang lah anak dia pada pusat pengajian Islam ni. Dia bagi suruh mereka jaga lah apa, panjang cerita dia. Cuma dia ni beberapa bulan kemudian dia masuk penjara. Dan dia masih ada dalam penjara di Macang. Kes dia ambil dadah. Bukan dia edar, dia ambil dadah. Jadi dia masuk. Dia patut keluar dalam bulan November ni. Bila hal tu berlaku, budak-budak ni kerana dia telah bagi kepada pihak orang Muslim lain-lain, mak mereka tak muncul apa, pihak Muslim di Pulau Pinang itu telah jagalah budak-budak ni. Jaga budak-budak ni di pusat pengajian agama, dan budak-budak ni elok Islam dia. Saya jumpa dia. Dia pun cerita pada saya, dia pun nak Islam. Sebelum bapa dia pun nak Islam, kami dulu nak Islam. Pakai tudung elok tuan. Mak dia ni Cindian, yang Cina campur India. Agama dia mungkin Hindu lah, tapi pak dia memang India betul. Jadi bila bunyi macam-macam, kita tak tahu. Mak dia pergi ambil satu perintah mahkamah pada tahun 2021, pada bulan Mac kalau tak silap saya. Kita tak tahu. Pihak pengurusan sana bawa mai ke Perlis. Bila bawa mai ke Perlis, anak mualaf, pak dia masuk penjara, kita jagalah. Lepas tu dengar kata ada orang nak main ambil lah apa, kita jaga, pelihara, jangan bagi orang ambil. Pasal kita tak tahu titah mahkamah ke apa. Titah mahkamah ni sebelum ni, saya tanya anak-anak ni, dia kata 3 tahun mak mereka tak pernah mai jumpa mereka. Saya percaya mak mereka tu taklah dipersalahkan, mungkin dia sibuk, dia apa, tapi dia tak pernah mai. Mungkin ada orang politik ke apa, hasut dia apa, kita tak tahu. Pasal mereka ni duk cari isu perkauman. Dalam tiba-tiba tu muncul buat, bukan dia yang cakap hak yang DAP ni. Ini semua membelakangi pejabat apa tu. Lepas tu bagi tahu ni tentang anak ni, pencolekan apa semua. Kononnya dicolek. Dibawa lari. Budak-budak ni. Dan dia mainkan api perkauman. Dan kita tahu P. Ramasamy ni, isu Zakir Naik, isu-isu sebelum ni, saya tersebut beberapa kali kepada kerajaan bahawasanya individu Ramasamy ni suatu individu yang kita amat bimbang kewujudan dia dalam negara ni. Sebab tu kes LTTE itu patut diteruskan siasatan. Termasuk beberapa orang tokoh-tokoh DAP ni, yang kita tahu masa zaman mereka ada kuasa sikit hari itu, bukan main sakan mereka. Dia bangkitkan, padahal kalau dia mau, dia boleh cek pasal apa ada, boleh telefon, boleh hubungi.
Perlis tuan-tuan, Perlis pada tahun 2015 satu-satunya negeri yang paling harmoni dalam keputusan fatwa berhubung dengan hak penjagaan anak, hadanah. Kita tak kata sentiasa hak hadanah tupi pada orang Islam, kita tak kata. Kita kata masalah syafaqah. Siapa yang lebih dapat menjamin kebajikan anak tu. Tapi kalau anak tu dah mumayyiz, dia boleh pilih. Macam mana Nabi bagi peluang pilih dalam hadis. Dia nak pergi kat mak dia yang Islam, yang tak Islam ke pak dia yang Islam. Dia pilih. Nabi tak larang. Dia pamai buat tuduhan ni. Ni kata 2-3 kepala ni. Dia nak main isu perkauman, main isu agama. Kononnya colek. Perkataan colek dia guna. Perkataan apa? Macam seolah paksa masuk Islam dia guna. Sehingga saya pergi jumpa budak-budak ni kata, saya tanya, adakah siapa pernah paksa kamu masuk Islam? Masa tu sekarang hari ni dia tak tahu siapa ajak mak dia ke. Mak dia ni saya tak mau babit salah lah. Mak dia mungkin bukan orang politik. Kata macam mana mufti boleh pergi jumpa anak dia, dia tak boleh jumpa anak dia. Anak dia datang sebelum isu surat mahkamah itu sampai ke tangan kita. Surat mahkamah tu antara dia dengan suami dia, dia bukan tidak address pada kita, kita tak tahu isu tu. Tapi saya jumpa dia, dia bagi tahu bahawasanya dia memang nak Islam. Tak ada siapa paksa dia. Dia kata kami nak pergi sekolah agama. Tuan-tuan tengok sedih tuan-tuan. Perasaan kita sebagai orang Islam bila tengok orang macam ni. Hak dia, umur dia 14 tahun, kembang. 14 tahun dah tahu dah nak buat keputusan. Semalam hari Ahad, pak saudara budak-budak ni datang. Pak saudara budak-budak ni yang mana depa ni Hindu. Dengan mak saudara dia. Mak saudara tu mak saudara betul, pak saudara tu macam pak saudara ni lah ni kahwin dengan mak saudara dia. Depa mai cakap kepada kita, minta Datuk tolong jaga budak-budak ni, jangan serah. Depa Hindu. Tu saya kata saya tak salahkan kaum Hindu. Depa kata jangan serah. Depa ni nak Islam, kami tahu ini pilihan mereka, kami tak ada masalah. Bapak depa duduk dalam, bapak depa dalam penjara, telefon mai, tolong jaga anak dia. Dia cakap pada adik dia yang Hindu ni, adik dia yang Hindu cakap, dia kata tolong jaga, jangan bagi apa pun, jangan bagi. Buatlah dia kata, tapi jangan bagi. Dia duk sembang anak-anak belakang ni, peluk-peluk, suap makan apa semua. Dia kata jangan bagi. Depa memang nak Islam ni kan. Ada adik dia seorang lagi di Johor, Hindu juga. Adik dia kata kat depa ni, geng-geng politik ni, apa hampa duk jadikan isu-isu politik ni? Ini isu keluarga kami. Dia dapat panggilan ugut nak bunuh dia. Dia buat report polis. Kemudian mereka gunakan surat mahkamah. Gunakan surat mahkamah. Semalam mereka datang. Ibu dia pun datang. Mula-mula tak mau datang. Saya tak tahu apa mereka punya pantang larang mereka. Daripada kenyataan, kesimpulan mereka tu kita tahu satu benda. Apa pun jangan pergi ke Perlis. Tak tahu apa benda yang dia takut pasal ni. Dia punya petua kat mereka, jangan pergi Perlis. Tapi kemarin ni dia mai. Pasal polis kata nak mai. Pasal polis bukan berpihak. Polis nak tengok kes tu. Macam mana nak pergi hantar sana sini, budak-budak tu mai sini dah. Jadi bila tengok, yang pentingnya nak tengok budak tu nak pergi ke tak. Macam memang daripada surat mahkamah. Budak-budak tu menjerit, menangis, tak mau pergi. Tak mau ikut mak dia. Pasal mereka takut. Tuan-tuan tahulah, mereka ni berbagai kemungkinan boleh berlaku. Kita tahulah, kan? Akhirnya buat keputusan, dijaga oleh, buat sementara ni dijaga oleh apa?
JKM, Jabatan Kebajikan Masyarakat. Jadi siapa pun tak boleh pergi, mak ni kita pun tak pergi tengok. Dan ada masa depa masih duk buat tuntutan di mahkamah lagi, dan kita pun terpaksa guna macam pihak untuk melihat kes ni. Kita tak ada masalah kalau anak-anak tu kata kami memang nak balik kepada mak kami, kita bagi ya. Kan? Kita tak ada masalah. Yalah, hak bagi tak bagi tu pun bukan, itu kuasa pentadbiran. Tapi masalah dia, anak-anak tu tak mau. Kita bukan nak bertahan bukan kerana bidang kuasa kita, tapi dia bagi tahu saya tolong pertahan depa nak kami nak Islam. Kami nak pergi sekolah agama. Kenapa depa nak mainkan isu perkauman? Dan Ramasami, tuan-tuan baca kenyataan-kenyataan dia, memang menyakitkan hati kita sebagai satu masyarakat yang harmoni. Apa yang pemikiran dia duduk dalam negara, majoriti orang Islam, cara, bahasa, cakap, sikap dia sentiasa menunjukkan permusuhan dia dengan masyarakat Islam. Kita bukan kempen pilihan raya, kita tak terlibat dengan pilihan raya. Tapi tidak wajar bagi mana orang Islam boleh terlibat menyokong orang yang seperti ini kalau dia ada akidah yang betul. Kumpulan ini pelampau. Banyak cara penyelesaian yang baik boleh dibuat. Dia boleh saja, bukan dia tak kenal saya duduk kat sini. Depa semua pimpinan apa banyakkan kenal. Tanya apa cerita tu, boleh kami tahu detail. Sebelum nak kata colek ke, paksa ke. Tapi dia main, dia buat live dalam bahasa Tamil. Jadi yang tak tahu, depa bagi faham orang apa dia? Budak-budak ni masuk Islam sendiri dengan kita suruh. Isunya bukan kita suruh, bapak dia yang bawa dia masuk Islam. Dia kata umur tak cukup 18 lagi. Betul. Tak boleh daftar. Dia pun tak daftar di pejabat pendaftaran. Tapi rekod kita, pasal apa rekod? Kita rekod lah dia orang Islam. Dia tak semesti daftar, dia Islam lah. Satu orang mengucap 2 kalimah syahadah, di sisi kita dia Islam. Kita daftar. Kerana bapak dia kata, bapak dia yang bagi, dan bapak dia kata mak dia semua tak tahu pergi mana boleh daftar, kita terima masa tu. Tak adalah mungkin tak cek detail, tapi isunya bagi di sisi kita, satu orang yang dah mumaiz mengucap 2 kalimah syahadah, dia Islam di sisi kita. Soal pendaftaran tak boleh daftar tu cerita kemudian. 18 tahun kemudian umur dia bolehlah buat keputusan rasmi. Tapi tak ada siapa paksa. Dan ini sentimen yang dia main tak habis-habis. Saya bagi tahu ini ya. Ini bukan soal kempen pilihan raya, tapi pihak DAP hati-hati dengan isu-isu yang awak bangkitkan. Jangan main api perkauman yang akhirnya semua orang akan menyesali apa yang mereka buat. Jangan bakar satu benda yang akhirnya akan membakar rumah kamu juga. Nanti kamu akan menuai apa yang kamu lakukan. Jangan tangan kamu berani menyincang jika bahu kamu tak mampu menanggung. Dan jangan orang Islam terlibat dengan kumpulan-kumpulan ekstremis yang seperti ini, yang sentiasa mencari jalan yang tidak harmoni di dalam menentukan ataupun jalan untuk kita harmoni dalam kehidupan negara yang majmuk ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi salah Nabi. Tuan-tuan tahu isu ni kan? Jadi itu saya tahu. Jadi tuan-tuan siapa tanya habaq yang tu lah isu dah. Okay, alhamdulillah tuan-tuan. Masa pun dah menunjukkan 9:11 minit. Dan pendirian kita sama seperti mana yang telah disarankan, diungkapkan oleh Saiful Samaha tadi. Kita jangan terlibat dengan mana-mana kumpulan ekstremis semana yang
dimainkan isu yang melibatkan negeri kita ini, insya-Allah. Boleh tuan-tuan. Dan kita sama-sama perkukuhkan sesama umat Islam dan bersatu untuk mempertahankan agama Islam dan umatnya. Baik, saya rasa setakat itu dulu kita punya program pada malam ini. InsyaAllah banyak ilmu yang kita dapat pada malam ini terkait soal jampi ruqyah tadi. Dan saya bersama pun dah bagi contoh-contoh bagaimana nak jampi. Tuan-tuan, kadang-kadang kita ni tahu tapi tak yakin. Okey. Saya nak tambah sikit tentang tadi supaya orang yang potong ni dia gabungkan, supaya kita orang Islam tak pernah disuruh oleh agama untuk bermusuh dengan orang bukan Islam tanpa sebab. Tak ada. La yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tak larang kamu berbuat baik kepada orang yang tak memerangi kamu kerana agama kamu, mengeluarkan kamu daripada kampung halaman kamu. Untuk kamu buat baik bagi harta kamu, Allah suka orang yang adil. Innama yanhaakumullah 'anil ladzina qatalukum fid din wa akhrajukum min diyarikum wa zaharu ala ikhrajikum an tawallawhum wa man yatawallahum fa ulaika humul zalimun. Allah larang kamu buat baik kepada orang yang memerangi kamu pada agama kamu. Yakni kamu jangan bersekongkol. Yang Allah larang ialah kamu bersekongkol dengan orang yang memerangi kamu kerana agama kamu, mengeluarkan kamu daripada kampung halaman kamu dan berusaha untuk mengeluarkan kamu daripada negeri kamu. Jangan kamu bersekongkol dengan mereka. Sesiapa yang bersekongkol dengan mereka, dia adalah orang-orang yang zalim. Quran kata dalam surah Ali Imran, qad badatil baghdha min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Telah jelaslah permusuhan daripada mulut mereka, apa yang tersimpan dalam dada mereka lebih besar. Sebab itu orang yang tak memusuh orang Islam yang baik, yang tak bermusuh dengan orang bukan Islam, yang tak bermusuh dengan orang Islam, kita tak ada isu pun. Kita hanya timbulkan mereka yang mengambil langkah-langkah yang ekstrim yang menimbulkan permusuhan tanpa sebab. Terima kasih. Baik, alhamdulillah. Jadi sekali lagi saya bagi pihak masjid mengucapkan ribuan terima kasih kepada Sahibul Samahah di atas pengisian pada malam ini dan sesi soal jawab ini, dan juga bagi pihak Jabatan Mufti kami mengucapkan terima kasih kepada pihak masjid kerana menyediakan persiapan untuk majlis kita pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati dan merahmati kita, insya-Allah. Sekadar itu saja. Mohon maaf sekiranya ada tersalah bicara, terkurang dan apa-apa kesilapan. Mohon maaf, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.